Selamat bertemu semula para pelajar. Pada kali ini kita akan membincangkan bab 2 berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Kita akan membincangkan kebangkitan nasionalisme yang berlaku di Asia, kemudian di Asia Tenggara, dan kemudian kebangkitan nasionalisme yang berlaku di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Seterusnya kita melihat subtopik 2.5 iaitu perkembangan kesedaran nasionalisme di negara kita. Kesedaran nasionalisme di negara kita ini telah bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, dan kesedaran ini terus berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan British oleh tokoh pejuang tempatan. Pasca kejatuhan Melaka telah membawa kepada nasionalisme, iaitu untuk membebaskan semula Melaka. Maka kerajaan-kerajaan Melayu telah bergabung untuk membantu Sultan Mahmud Shah untuk mendapatkan semula Melaka melalui 3 kali serangan, namun tidak berjaya. Kerajaan Kedah juga telah berusaha untuk mengambil Pulau Pinang, ekoran Syarikat Hindia Timur Inggeris ataupun SHTI, tidak mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani. Kerajaan Kedah cuba merampas semula Kedah daripada penjajahan Siam. Dan perjuangan ini merupakan perjuangan awal menentang British di Kedah. Semasa penjajahan kuasa barat, penentangan berlaku kerana mempertahankan hak dan kedaulatan wilayah pembesar. Tindakan keras yang dilakukan oleh British telah memaksa penentangan secara sederhana. Dan kemudiannya, kemunculan tokoh-tokoh agama selepas Perang Dunia Pertama seperti S.M. Tahir, Haji Abbas, Syed Zaid Al-Hadi. Kemudian ia diteruskan melalui penulisan kreatif oleh golongan sastra seperti Za'ba atau Zainal Abidin Ahmad, Ibu Zin. Perjuangan ini kemudiannya digerakkan pula oleh golongan berpendidikan Inggeris seperti Ibrahim Haji Yaakob, Pak Sako, Ahmad Bustamam dan Burhanuddin Al-Helmi. Okey, gambar menunjukkan antara tokoh wanita yang terkenal dalam menuntut kemerdekaan ialah Ibu Zin. Para pelajar sekalian, di bawah 2.6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Kemunculan nasionalisme pada abad yang ke-20 didorong oleh beberapa faktor. Kita akan membincangkan faktor-faktor tersebut. Ia dibahagikan kepada 6 faktor utama, iaitu penulisan kreatif, peranan agama, kemunculan media cetak, perkembangan sistem pendidikan, peranan golongan intelektual, dan pengaruh luar dan serantau. Okey, kita mulakan dengan peranan agama. Ia dimulakan oleh golongan agama melalui gerakan Islah. Dan antara tokoh pemimpin gerakan Islah ialah Said Jamal Al-Din Al-Afghani. Kita boleh lihat gambarnya di situ. Sheikh Muhammad Abduh dan Rashid Reda. 3 orang tokoh ini. Mereka menyeru umat Islam supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan gerakan Islam menentang imperialisme Barat.
Faktor yang kedua iaitu penulisan kreatif. Penulisan kreatif adalah melalui hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi. Melalui karya-karya penulisan ini, mereka telah mengungkap penderitaan rakyat kerana penjajahan dan isu emansipasi wanita untuk menyedarkan rakyat. Antara novel terkenal yang dihasilkan melalui penulisan kreatif ini ialah Melur Kuala Lumpur oleh Harun Aminur Rashid, Putera Gunung Tahat Pak Sakur dan Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai. Dan kebanyakan penulisan kreatif ini adalah untuk menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Ini menunjukkan antara novel yang telah dihasilkan pada tahun tersebut. Dan ini adalah Pak Sakur yang terkenal dengan novelnya Putera Gunung Tahan. Okey, para pelajar, kita terus kepada faktor yang ketiga iaitu peranan media cetak. Media cetak seperti akhbar dan majalah berperanan sebagai penyalur maklumat dan penyebar berita. Antara akhbar terawal yang ditubuhkan adalah Akhbar Jawi Peranakan, di mana akhbar ini telah menegur campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan isu bahasa Melayu. Terdapat juga akhbar-akhbar lain yang ditubuhkan seperti akhbar Sekolah Melayu. Kemudian kemunculan Al-Imam, Neraca dan Pengasuh juga memuatkan idea pembaharuan. Di Sarawak, Akhbar Fajar Sarawak telah diterbitkan untuk mengkritik dasar pemerintahan buruk yang mengabaikan hak dan kepentingan Bumiputera Sarawak. Jadi, ini adalah antara contoh yang menunjukkan gambar akhbar Jawi Peranakan, iaitu akhbar yang pertama ditubuhkan. Kemudian, majalah Al-Imam. Seterusnya kita melihat peranan kemunculan golongan intelektual. Jadi golongan intelektual ini mereka yang mendapat pendidikan tinggi, ya, iaitu sama ada mereka itu lulusan Timur Tengah ataupun daripada sekolah aliran Melayu ataupun sekolah aliran Inggeris. Okey. Lulusan Timur Tengah adalah contohnya Syed Syekh Al-Hadi. Jadi anda boleh lihat ya gambar menunjukkan tokoh Syed Syekh Al-Hadi, dan peranan lulusan sekolah Melayu dan Inggeris seperti Abdul Qadir Adabi, Muhammad Yunus Abdullah, Abu Bakar Muhammad Said dan Ibrahim Haji Yaakob. Jadi mereka telah menggunakan akhbar dan persatuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Mereka juga menggunakan akhbar serta menubuhkan persatuan bersifat sosio-ekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat tentang nasionalisme. Okey, para pelajar, faktor kemunculan gerakan nasionalisme yang seterusnya ialah sistem pendidikan. Sistem pendidikan penting kerana di situ ia dapat meniupkan semangat baru di kalangan pelajar. Antaranya ialah peranan sekolah agama, pondok atau madrasah. Antara pendidikan madrasah yang terkenal ialah Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Madrasah Al-Mashhur di Pulau Pinang dan Madrasah Al-Idrishah di Kuala Kangsar. Jadi anda boleh lihat di sini antara contoh gambar yang menunjukkan madrasah-madrasah yang terdapat di Johor Bahru,
di Pulau Pinang dan di Kuala Kangsar. Institusi pendidikan juga turut memainkan peranan penting kerana dari situ telah melahirkan golongan yang boleh memimpin rakyat untuk menuntut hak bagi mendapatkan pendidikan. Malah, pelajar-pelajar ini juga telah terdedah dengan idea tokoh falsafah Barat dan Islam dan mereka melihat kelemahan bangsa yang dijajah. Okey. Jadi antara institusi pendidikan itu adalah seperti Raffles Institution, Maktab Perguruan Kuala Kangsar dan Maktab Perguruan Sultan Idris. Jadi anda boleh lihat gambar tersebut. Ini adalah contoh bangunan-bangunan warisan yang telah melahirkan pelajar yang mencetuskan semangat nasionalisme melalui karya penulisan mereka. Faktor seterusnya adalah pengaruh luar dan serantau. Pengaruh gerakan kemerdekaan luar yang berlaku di luar negara kita turut memberi semangat kepada intelektual tempatan. Antaranya adalah seperti pengaruh yang berlaku di Mesir seperti gerakan Islam, gerakan Pan-Islamisme, perjuangan Mahatma Gandhi di India, Revolusi Cina dan perjuangan Jos Rizal di Filipina.